Pendekatan yang kita ambil dalam melalui Ramadan untuk mencapai kedudukan yang terbaik di sisi Allah namanya muttaqun, atau kita sebut tattaqun tadi, menjadi orang yang bertakwa. Kalau nak bincang perbahasan takwa, maka ia sangatlah panjang. Jadi secara ringkas malam ni saya nak ambil satu perkara sahaja, iaitu berkenaan dengan salah satu nama lain bagi Ramadan, dipanggil sebagai Syahrul Quran. Ayat yang masyhur juga kita sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Kita tahu bulan Ramadan padanya turun Al-Quran yang nak menjadikan Quran ini hudan lin-nas, cahaya petunjuk buat manusia. Maka orang yang lalui Ramadan dengan ada cahaya petunjuk Al-Quran, insya-Allah selepas Ramadan akan bertambah imannya, akan meningkat kualiti ibadah, bukan bilangan je banyak, tapi kualiti juga meningkat. Maka malam ni saya nak sentuh 4 perkara yang disebutkan oleh para mufassirin tentang kaedah atau cara nak memberikan kesan kepada tadarrus atau bacaan Al-Quran kita. Sebab tiap-tiap tahun confirm kita cuba untuk khatam Quran. Tak kisahlah kalau yang nak khatam 2 kali, hari ni juzuk 14 dah, malam ni kena masuk 15 dan 16. Yang nak khatam sekali, barangkali dah masuk juzuk ke-8. Masing-masing ditanya yang mana paling baik ustaz? Jawapannya yang paling baik baca Quran. Berapa kali khatam terpulang. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang baca Al-Quran ini, dia belajar lah, maknanya berguru tentang Al-Quran, dan yang mengajarkannya. Selepas belajar, mengajar pula. Itu paling baik. Banyak mana terpulang. Cuma kita nak bagi ada impact atau kesan yang lebih bila baca Quran. Mudah-mudahan kita dapat nilai muttaqun tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut nilai muttaqun dalam proses nak kejar kedudukan takwa di sisi Allah, kita nak ada kesan padanya, maka perelokkan dan pertingkatkan kualiti baca Al-Quran. Yang pertama pada bacaannya. Kita dengar tu imam kita baca tadi seronok, atau kita dengar mana-mana pergi tempat lain seronok juga baca Al-Quran. Yang pertama, dalam kitab dia tak sebutlah 4M, tapi hari ni saya kira 4M mudah ingat. Seorang kita ni dia alim belaka tak, buku tak bawa. Jadi bagi formula senang ingat, balik boleh catat kemudian di rumah. M yang pertama, membaca akannya Al-Quran. Sebab ni Nabi suruh. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innaha ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, kerana hari kiamat nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat li ashabihi, kepada sahabat dia. Siapa? Orang yang berdampingan dengan Quran. Nabi tak sebut zumalai, kawan-kawan, bukan. Ashabi. Kenapa sahabat? Kalau kita tengok dari segi bahasa, sahabat ni orang yang qarib, dekat. Maka orang yang dekat ni dia sentiasa bersama. Baik, kita pergi satu-satu. Yang pertama, bila sebut membaca Al-Quran, Islam ajar waratil Quran tartila. Baca Quran tu bagi tartil, atau kita sebut murattal, baca bagi elok. Ada orang dia baca ikut dan, umur 2 tahun, umur 20 tahun sama je baca dia. Fatihah ikut dan lagi. Na'am tak, ni lapar namanya ni. Doa makan di rumah lah. Na'an'a, dengan A beza tau. Maka perelokkan bacaan Quran. Mana nak belajar ustaz? Ni tok guru demo ni ada, Ustaz Mujahid, Pakcik Syakirin. Siapa lagi? Ramai lah. Sekitar Gombak ni pun tak larat lah. Ramai sangat-sangat guru-guru Al-Quran yang ada. Tinggal kita nak mengaji ataupun tidak. Maka ambil kesempatan bulan yang mulia ni, kebetulan free, masa lapang yang makan tu, makan pagi free, makan tengah hari free, makan malam tak free lah kot. Mana-mana yang free tadi, belajar untuk memperelokkan bacaan Quran. Itu mudah je. Tak ada bahasa yang pening-pening. Baca bagi elok, caranya belajar. Sebab ilmu ni nak dapat sebaiknya dia bertalaqi, berdepan dengan tok guru. Maka pergi mengadap, baca Quran, minta dia betul. Paling tidak, biarlah lepas Ramadan Fatihah kita cantik tak, supaya terkejut-terkejut, adalah juga orang boleh naik jadi imam. Ni tidak, bila terkejut-terkejut nampak Haji Zul tak ada. Tengok Ustaz Habib kita tak ada kok. Kiri kanan tak ada, dah kali pakat lawan tengok. Naik dia kata naik. Lah kali seorang-seorang nafsi. Habis. Dia tak boleh, aku Fatihah tak betul. Aku tak betul kok, sama-sama tak betul, elok. Inilah masa untuk kita memperbaiki. Paling kurang lalu Ramadan ni Fatihah selesai.
Mana rukun qauli tu selamatlah. Tak ada imam terkejut, ada seorang boleh naik depan. Baik, yang pertama. Yang kedua, kena memahami. Bila sebut Al-Quran, kita tahu dia menjadi dusturuna, panduan hidup kita. Maka kalau tak faham, macam mana nak jadi panduan? Contoh esok, tuan-tuan, esok kerja lagi ke? Esok kerja lagi tak? Keluar singgah depan tu kan ada India jual surat khabar tu. Dekat depan sekolah, dekat Derian semua tu kan. Beli surat khabar Tamil. Lepas tu baca. Nanti tahun depan saya mari pula. Tahun depan, tarawih tahun depan pula. Cerita kat saya apa intipati dan surat khabar Tamil. Boleh cerita tak agak-agak? Tak faham. Tengok muka surat pertama, apa ni ustaz? Tak faham dah. Simpul sana, simpul sini, langsung tak boleh baca. Sebab apa? Tidak ada kefahaman, maka tak ada roh nak baca pun. Feeling pun tak ada nak baca. Jadi kita buang gitu saja. Dan sebab itulah ramai umat mutaakhirin Nabi sebut dalam satu hadis yang dinaqalkan oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam dalam kitabnya 40 hadis akhir zaman. Apa kata Syekh Fahmi? Nabi sebut, yushiku ayyati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Quran illa rasmuhu. Ila akhir hadis, sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata umat Islam dah semakin hampir kepada umat akhir zaman ni. Umat Islam tinggal nama dia. Kenapa Quran tinggal rasam saja. Ni duk ada atas rak cantik dah. Dulu rak biasa-biasa, sekarang lawa dah rak ni. Tapi Quran sekadar ada pada rasamnya. Kita tak faham pun apa kita baca. Sebab tu Syainuddin selalu pesan lepas semayang, jangan lupa doa. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minta ya Allah golongkan kami dalam golongan yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari kiamat nanti di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan mendatangkan manfaat pada harta benda yang banyak, anak pinak yang ramai, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yang sempurna. Maka mintalah dapat syafaat Nabi. Wa sami'na, dan kami dengar. Apa yang dengar? Dengar pekikan, minta tolong, tangisan dan teriakan yang menakutkan yaumul mahsyar yang Allah gambarkan dalam suratul Waqi'ah ayat pertama hingga ayat ke-16. Dalam surah Al-Qiyamah Allah ceritakan. Maka faham bagi kita ada mesej yang Allah nak hantar kepada aku. Dan mereka minta kepada Allah, farji'na ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, nescaya kami nak buat amal salih, inna muqinun, sekarang kami dah yakin. Soal dia yakin masa tu guna lagi tak? Tak guna dah. Pasal kita telah mati. Dah mati ni, tak boleh patah balik dah. Sampai di sana selesailah. Sadaqallahul azim. Habis dah. Maka kalau Allah dah hantar ayat tu awal pada kita, hantar mesej kepada kita, akan berlaku golongan ini, maka apa nak buat? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab tak boleh nak ubat dah. So atas dunia ni sendiri kena buat dah proses supaya mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ni tadi. Itu yang panggil sebagai golongan al-muttaqun, yang berlepas diri daripada segala azab Allah. Mudah-mudahan kerana ada satu nilai yang besar dalam diri, namanya taqwa. Duk mana? Dalam ni diri manusia. Kalau faham ayat tu lah. Tapi kalau tak faham tu yang imam duk baca elok-elok, kita menguat kat belakang khaung ngangau. Lama ni imam nak rukuk, dia kata. Dia lagi pun hari Jumaat tahu dah aku datang lewat sikit, tak apa, lepas sujud dan lagi rakaat pertama. Memanglah dan. Tapi sekadar dan sembahyang, pengajaran kesan tak ada. Bila dah faham ayat tadi, kita masuk peringkat yang ketiga. Bahasa Arab dia panggil hudurul qalb, hadir hati, atau kita sebut bahasa kita ni menghayati. Maknanya feeling sungguh bila baca ayat tadi, apa mesej Allah nak hantar ke aku. Waktu itulah kita merenung sejenak. Tak faham ustaz, sekadar baca terjemahan apa dia. Di sana ulama tambah dalam proses nak datangkan kesan kepada hati, maka kena ada di situ satu lagi tambahan, namanya menuntut ilmu. Maka pergilah kuliah-kuliah tafsir, mengaji ustaz, ni apa Allah nak cerita dalam ayat ni. Jangan ngangor je. Sebab bila kita hayati, dia datang kesan. Sama juga tiap-tiap malam Jumaat orang telefon, ustaz, ada ke malam nak kosong lagi nak kuliah? Saya ada kosong tiap-tiap minggu ada, Khamis malam Jumaat. Tak boleh ustaz, malam tu baca Yasin. Nak buat macam mana malam tu je saya kosong? Malam lain tak ada dah kata. Tak apa ustaz, next time. Telefon pula minggu depan, ustaz ada kosong lagi ke? Ada, Khamis malam Jumaat. Tak boleh ustaz, Yasin. Nak baca Yasin silakan, jangan ada mandai pula, tak boleh baca Yasin, bid'ah. Sejak bila baca Quran bid'ah? Suka-suka hati kita. Nak baca Kahfi pun silakan.
Nak buat tazkirah pun boleh, nak mengaji kitab pun tak ada masalah. Mana-mana boleh, selagi mana benda itu datang manfaat, bukan benda musyrik ke Allah, fadal masykurah. Cuma janganlah Yasin sekadar baca. Cuba kita selok kejap, siapa pernah tengok makna surah Yasin? Ke pasal khalifah depan baca laju ingat, tak ada nak tengok makna, pakai follow je. Tak ada menampak. Khalifah muda kata ustaz kita khalifah, laju lah. Kita umur 63, 2 ayat tembak dengan pistol, 2 ayat tembak dengan pistol. Tak ada ustaz nak tengok makna. Nak lepas ke pistol tu lagi, nak kejar dia baca lagi ustaz. Dia sampai ayat 63, saya baru ayat 6. 3 tak ada lagi. Maka tak sempat tengok maksud. Nanti cuba tengok. Bermula ayat ke-13 hingga ayat 28. Dalam tu Allah kisahkan tentang perjuangan seorang lelaki yang ulama mufassirin antaranya Ibn Jarir At-Tabari menceritakan seorang lelaki namanya Habib An-Najjar yang hidupnya diinfakkan untuk agama Allah. Spesifik lagi, panjang tu kisah yang dia buat pada ayat ke-20. Allah menceritakan dalam surah Yasin pada ayat ke-20, lelaki ini bangun dan berlari kepada kaumnya saat kaum dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, dan dia menyeru kepada kaum dia, ikutlah Nabi dan Rasul. Waktu baca ayat tu betul berhenti. Kenapa kita baca dari riwayat sebut Habib An-Najjar ini orang ni tak lawa macam kita, badannya bongkok, mukanya tak cantik. Kita ni bongkok tidak, lawa pun lawa. Tapi ada tak komitmen kita sampai tahap macam Habib An-Najjar, matinya dalam keadaan mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Baru ada kesan baca Quran yang namanya surah Yasin tadi. Tak adalah baca je 60 tahun tiap-tiap hari Jumaat, Khamis malam Jumaat, lepas baca Yasin dapat nasi berlauk, ambil buat je tu, buat makan balik. Memanglah dapat nasi tu tak adalah masalah, tapi kita tak dapat roh daripada surah Yasin tadi, sayang, rugi, sia-sia. Maka ambillah kesempatan pada bulan Ramadan ini, bila kita duduk bulan baca Quran, sambil-sambil tu selok tengok makna. Bila tengok makna, cuba feeling sikit, apa Allah nak hantar mesej ke aku. Kalau tak boleh nak sampai mesej tu, pergi mengaji lah. Ustaz mana sempat Ramadan, tak ada kuliah tafsir, semua tarawih. Lepas Ramadan takkan mengaji bulan Ramadan je. Bulan lain lepas maghrib kelab malam, tak boleh lah. Sama je Ramadan tak Ramadan. Dah tanya kenapa tak pergi kelab malam pula Ramadan. Kelab malam di arah tutup sah. Maka yang tinggal surau pun surau lah, dia kata. Tak jadilah gitu. Tapi bukan orang sini, insya-Allah. Sebab saya dimaklumkan tiap-tiap waktu sepanjang bulan Ramadan memang ramai gini semua. Alhamdulillah. Jadi ni cerita tempat lain lah. Cuma ambillah kesempatan ini. Bila kita dah boleh hayati, faham dan hayati intipati Al-Quran tadi, maka dia akan masuk peringkat yang terakhir, nama dia mengamalkan. Para sahabat lagi dahsyat, sekali belajar, sebahagian ulama tafsir sebut 10 ayat. Ibnu Umar cerita sekali belajar tidak sampai 10 ayat. Kenapa? Balik dulu bagi faham dan amal 10 ayat tadi, baru batas balik jumpa Nabi, belajar pula, supaya nak dapat kesan yang terbaik daripada Al-Quran. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ambillah kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini untuk amalkan apa yang terdapat dalam intipati Al-Quran.